Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Doa saya anda semua sihat. Saya nampak letih sikit saudara. Ada perjalanan siang tadi. Nampak muka tu tak ceria sikit, jangan marah saudara ya. Apa khabar saudara Shah Ibrahim? Doa saya anda sihat walafiat. Begitu juga saudara Hajah Comel di TikTok. Saudara Madam K, Zizi Muhammad, Yauman di Instagram, Ibni, Dak Jiap, Puan Azizah Hamid, Shah Ibrahim, Saudara Zamri LC. Terima kasih sampai malam bersama dengan saya, menemani saya. Apa khabar Kak Minah, Hilmi Muhammad Rashid, Saudara Kurniawan Dadang. Dari mana Saudara Kurniawan Dadang ni? Dari Indonesia sebenarnya tak? Saudara Shan Gopal, apa khabar Saudara Shan? Dari Melbourne, how are you Shan? Saudara Mat Nazri, Saudara Al-Jabar. Begitu juga dengan Openg Tamu di TikTok, saudara Abdul Hamid, Joka Karim, saudara Adnan Mat, saudara Ismail Manap, saudara Lima Jacob, saudara Ujang Man. Begitu juga dengan saudara Awang Yusuf saudara W Syahrudin, Wan Syahrudin, betul lah ya saudara. Ujang Man, Pak Hamidah Kamat, Abdul Rahim, Azmi Nordin, begitu juga Abu Nem, salam hujan. Musim hujan saudara. Saudara Hashim Alias, apa khabar orang Melaka? Saudara Elias Muhammad, saudara Ahmad Map, Portland, saudara Surah Al-Mulk, saudara Puan Zabedah, saudara Puan Kalsum, Raja Kamal, apa khabar je? Portland, Mak Ji, Rubidin, apa khabar JB? Doa saya agar anda sihat walafiat, sentiasa berbahagia bersama dengan keluarga. Saudara Syari. Baik, saudara. Malam ini saya bukan di rumah saya bertandang ke rumah sahabat saya. Iaitu sebagaimana saya wawarkan siang tadi, saya bersama dengan saudara Ismi. Ismi rakyat, saudara. Sabar dulu, saudara. Orang pedah-pedah ni kena sabar-sabar dulu. Baik, saudara. Sebelum itu saya harus melaporkan apa yang berlaku pada negara kita. Saudara, hari ini hari Sabtu tanggal 24 Disember. Ini merupakan hari yang ke-1012. Sudah 1012 hari dah saudara virus corona ataupun COVID-19 melanda negara kita ni. Belum ada usainya. Sebab menurut laporan daripada sahabat saya, saudara Jamil Idris dan juga Rio daripada Universiti Melaya, semalam ada peningkatan. Kemarin dia lega sikit. 3 hari dulu 984. Kemudian dia susut pada 858. Rupanya semalam naik balik saudara. Cuma saya tak dapat laporan kematian. Semalam 902 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Dan menjadikan jumlah angka kumulatif yang terkumpul sudah pun 5,22,144 warga kita yang dijengah yang disapa oleh virus corona. Sebab itu saya katakan saudara, berusahalah untuk kita memutuskan jaringan COVID-19. Caranya mudah. Pertama, kalau jumpa ramai-ramai, lakukan penjarakan sosial, pakai pelitup muka. Di samping itu saudara, bila kita balik ke rumah, basuh tangan, mandi, itu yang paling penting. Kita jaga kebersihan, kita jaga kita saudara. Dan menurut laporan daripada Saudara Jamil, dapatan saya terdapat 10 buah negeri yang meningkat jangkitan COVID-19 dan susut cuma di 6 negeri saja. Bagaimanapun jangkitan itu peningkatannya bukan banyak mana pun. Dia sekitar 2, 3, tapi angkanya meningkat. Dan cuma satu negeri saja yang di atas 100, iaitu negeri Selangor. Jangkitannya berjumlah 365. Lain-lain negeri di bawah 100. Alhamdulillah. Saya bila sebut COVID-19 ni seriau juga. Tapi hari ini saudara, saya tidak dapat melaporkan kedudukan banjir di seluruh negara. Cuma bersyukur pada Allah SWT, petang tadi akhirnya mayat yang terakhir, mayat yang ke-31 ditemui di Batangkali, kesan daripada runtuhan tanah di Jalan Gotong Jaya. Bagaimanapun teman-teman yang nak ke Genting Highland tak boleh lalu jalan itu sebab Kementerian JKR, Kementerian apa kita panggil? Jabatan Kejaraya memutuskan bahawa jalan untuk ke Genting Highland melalui Gotong Jaya ditutup selama setahun.
Laporan banjir belum lagi, tapi kabarnya saya difahamkan bahawa di Kelantan, di Terengganu, setakat petang tadi ada sedikit penurunan. Tetapi kalau kita melihat laporan daripada Jabatan Kaji Cuaca tanggal 23-24, malam ini saudara, mungkin berlaku hujan balik sampai 26. Ini kita takut ini lapor yang ketiga, pusingan ketiga ini agak besar dia punya musibahnya. Dan samping itu berlaku air pasang besar. Saudara. Baik saya hari ini berada di Lumut. Saya bersama dengan sahabat kita, Saudara Ismi Rakyat. Apa khabar Saudara Ismi Rakyat? Alhamdulillah. Sihat walafiat. Ya. Apa khabar Datuk? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar rakan-rakan seperjuangan kita di Facebook, TikTok dan YouTube. Dan doa saya semoga saudara-saudari sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita meneruskan acara yang hebat malam ni, nak bawa falsafah TLDM. Ya. Kita mesti sentiasa berada dalam barisan. Jangan sesekali meninggalkan barisan. Jangan keluar barisan. Jangan keluar barisan. Kerana barisan nasional perjuangan kita. Untuk memuliakan lagi live kita pada malam ni, kita kembalikan kepada yang amat kita hormati, Datuk Seri Amir Hijaz. Ya, saudara, saya bersama dengan Saudara Ismi. Tadi saya pergi ke Kelly Castle. Kelly Castle itu tempat cinta yang tak kesampaian. Jadi saya mengharapkan agar kecintaan warga kita terhadap negara kita ini, kita dapat menjaganya dengan baik supaya segala-galanya dengan baik. Okey, saya melihat bahawa sesuatu yang agak memeranjatkan saya dalam tular dalam media sosial, rasanya dah beratus ribu dah. Saya juga menerima kiriman kawan-kawan bertanya dengan saya, kenapakah Menteri Ekonomi membuat pengumuman? Ini berhubung tentang ini kalau tak ada ayam, kalau ayam mahal, berhubung tentang ini kalau tak ada ayam, kalau ayam mahal jangan makan ayam. Saya katakan inilah masalahnya saya. Memanglah sebelum anda menjadi kerajaan, sebelum kita berada dalam kerajaan macam-macam boleh sebagai pembangkang ni maklum sajalah boleh bercakap apa saja. Tapi setelah menjadi kerajaan, inilah natijahnya. Kita harus bercakap dengan betul terang. Kalau tidak nanti rakyat mengharapkan segala-galanya baik. Jadi saya mengharapkan agar sahabat saya, Saudara Rafizi, untuk masa-masa akan datang tu, pegawai akhbarnya, susah akhbarnya, tengoklah kenyataan. Sebenarnya apa yang dilontarkan oleh beliau adalah itu antara cara untuk memerangi kartel ataupun orang tengah. Ini semua parasit manusia ni sebenarnya dia orang saudara. Mereka memiliki keuntungan. Saranan Saudara Rafizi itu mungkin disalah laporkan. Saya rasa apa yang dinyatakan oleh Rafizi, kalau itu keadaannya kita boikot saja. Itu maksudnya. Tetapi bila dah terlajak, orang kata terlajak perahu. Ismi bekas Navy. Kalau terlajak perahu boleh ditarik. Terlajak kata, beribulah jawabnya. Apa pandangan? Silakan ni. Pandangan saya berkenaan kenyataan Saudara Rafizi yang kita kasihi. Dulu lawan, sekarang kawan. Itu jelas dalam politik. Kawan tak selama-lamanya kawan, musuh tak selama-lamanya musuh. Ya. Kita sedia maklum, beliau Saudara Rafizi pertama kali menjadi Menteri Penuh Ekonomi. Ya. Di ada kala tu menjadi pembangkang dan menjadi kerajaan, dia berbeza. Pembangkang dia tak perlu ada tanggungjawab. Dia pembangkang hanya perlu cari salah dan kelemahan kerajaan. Berbeza dengan kerajaan, setiap tutur kata yang dikeluarkan oleh menteri mestilah semak dahulu. Jangan terbulu-bulu. Kata Surah Abdul Hamid, dia kata cerdik tak semestinya bijak. Jadi nasihat kita sebagai rakan perkongsian kuasa dalam kerajaan penyatuan atau kerajaan perpaduan,
Semoga saudara Rafizi lebih berhati-hati Ya. dalam mengeluarkan tutur kata supaya tidak mewujudkan persepsi yang negatif Ya. di kalangan masyarakat dan tidak jadikan bahan modal Ya. oleh perikatan yang tidak paling berguna ni, Perikatan Nasional ni. Jadi setakat itu ulasan saya berkenaan saudara Rafizi. Saya kembalikan kepada Datuk Seri Amir Ya, Hijaz. saudara Syahrim daripada TikTok. Dia bertanya, dia kata, 2 orang ni ada telur ke? Maksudnya telur ayam. Saudara, saya tak ada masalah. Bagi saya sebagaimana saya katakan pada saudara, bahawa dalam hari ini benar UMNO Barisan Nasional berada dalam kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi kalau menteri tak betul, kita sabunlah, kita balunlah. Apa ada masalahnya? Setuju. Sebab itu saya tidak memilih untuk terikat dengan mana-mana menteri. Walaupun mereka sahabat, kadang-kadang sahabat menegur lebih baik daripada orang lain menegur. Macam saya katakan hari ini, saya katakan saudara Rafizi berhati-hati. Jangan kita terlepas telajak cakap. Dan saya haraplah teman-teman dapat semua tu. Memang tidak dinafikan dulu isu ini pernah dilontarkan oleh Datuk Ahmad Maslan. Ya. Kemudian tak silap saya dulu ada menteri sahabat saya dulu daripada Kuala Pilah, ahli parlimen Kuala Pilah. Siapa kena nama dah tua ni saudara, lupa pula saya. Dia kata masa itu masalah ikan. Cuma janganlah pula. Saya harap lepas ini kita tak dengar lagi lah ini Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna pula bercakap, jangan risau, kita dah kira ikan dalam laut. Itu masalah. Abang Mat, saya bercakap pada Abang Mat Sabu. Saya berada di Perak, saya saya lihat tadi harga barangan masih belum dalam keadaan yang terkawal sepenuhnya. Peningkatan harganya, tadi minum cendol pun, semangkuk cendol pun RM5. Itu makanan rakyat. Makan dekat Salim restoran di Ipoh tadi pun harganya boleh tahan juga. Ya. Saya rasa yang inilah Abang Mat dan juga saudara Salihuddin Ayub harus melihat. Sebab ini janji Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya bagi tahu saudara, janji Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau mahu kerajaan ini adalah untuk menyantuni dan untuk menyelesaikan derita rakyat. Rakyat sudah cukup menderita selama 4 tahun. Jadi kita tak mahu dalam keadaan-keadaan sebegini, keterlanjuran dalam kepimpinan boleh mengakibatkan rakyat terus menderita. Sebab memanglah hari ini saya tak boleh nak melaporkan kedudukan pasaran saham dan sebagainya. Dan kita dalam 2-3 hari ini musim cuti, cuti Christmas dan sebagainya. Tentulah pasaran tak bergerak. Dalam keadaan begini kita tak dapat petunjuk ekonomi. Di saat warga begitu meletakkan keyakinan begitu tinggi. Saya nak bagi tahu pada pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pak Syekh, sahabat saya Datuk Seri Zaid Hamidi, Big Brother, kena ingat bahawa harapan rakyat begitu tinggi. Saya di belakang ni, Saudara Ismi ni kuatlah semangatnya UMNO ni. Saya pun tak letak bendera UMNO di belakang saya, tapi Saudara Ismi diletak di belakang benderanya, di belakang ini bendera UMNO. Kecintaan yang amat mendalam. Yalah. Ya, Saudara Hizmazul Queen, dia kata MP kalau Pilah pernah bercakap macam Rafizi, betul. Saya nak jelaskan. Betul serang saya katakan, untuk jadi menteri bukan satu perkara yang mudah. Anda adalah seorang di kalangan 32 juta rakyat dan harapan rakyat begitu tinggi. Rakyat cukup menderita. Terima kasih saudara Puan Nur Jumayah Abdul Razak dari Kuala Terengganu, Tat SP, saudara Puan Nurliza, Hairi Yang Cik. Terima kasih. Ini saya siapa ni? Saudara Atan Likas bila nak bersama dengan saya. InsyaAllah Atan. Atan, apa khabar? Dia buat TikTok. Apa khabar Atan? Saya bersama dengan Ismi. Ismi nak cakap apa-apa dengan Tan? Sila Ismi. Sawatan, teruskan perjuangan. Dan dalam banyak jalan yang ada, jalan perjuangan yang kita pilih. Maka saya, Sawatan, Datuk Amir dan rakan-rakan sini telah memilih jalan perjuangan. Ya. Maka jalan perjuangan tiada penghujungnya. Dan penuh dengan liku-liku yang berduri. Sila Ismi. Dalam hari ini soal kerajaan perpaduan ni, kita pun kena sedia maklum bahawa Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Syekh, Pak Syekh yang kita kasihi, salam reformasi, lawan sampai menang. Sekarang dah menang. Jadi, lawan tokeh
apa ini Tokyo apa ni? Tokyo ini Persib ini kartel ni. Akan. Lawan kartel sampai menang biar rakyat senang. Betul. Itu kena prinsip. Sila Mi. Jadi saya harap masyarakat di luar sana berikanlah masa kepada Datuk Seri Anwar kerana beliau mewarisi sebuah kerajaan yang gagal di era Perikatan Nasional. Kita sudah maklum keadaan ekonomi amat teruk disebabkan kegagalan Tan Sri Mahayadi Yassin menguruskan ekonomi negara dan perbuatan Tan Sri Mahayadi Yassin yang mencampurkan urusan politik dan urusan ekonomi sehingga kita melakukan satu perbuatan lockdown untuk jangka masa yang terpanjang di dunia. Kan? Malah didaruratnya negara kita dan berbelanja wang negara tanpa kawalan dan kita sudah maklum hari ini kes 2.5 bilion sedang dalam siasatan SPRM. Kita juga mendengar berita-berita kabar angin mengatakan banyak projek-projek direct nego yang diberikan oleh kerajaan Mahayadin kepada rakan-rakan baik. Ya. Orang Indonesia kata sahabat baik itu kroni. Orang Malaysia kata kroni. Orang Indo kata sahabat baik. Dan artinya sama saudara, tidak ada perbezaan. Jadi, tapi kita tak mau nak mencampuri urusan siasatan SPRM. Kita belajar daripada kesilapan zaman Mahathir dan Mahyudin. Ya. Kita mahukan kerajaan perpaduan hari ini mewujudkan separation of power antara badan kehakiman dan juga eksekutif. Dan tidak sewenang-wenangnya melakukan perbuatan yang sama, melantik mana-mana kepimpinan politik sebagai pengarah SPRM dan jangan sama sekali mengatur hakim-hakim seperti mana zaman Mahathir dan Mahayadin. Ya. Jadi kita yakin tak lama lagi satu persatu akan terbongkar. Bak kata pepatah Indonesia. Kebohongan itu walau berlari sedikit, tiba waktunya kebenaran akan mengalahkannya. Dan kesombongan Perikatan Nasional tanda dekatnya mereka dengan kejatuhan. Walau bagaimanapun tuan-tuan harus kita berhati-hati. Kerana di dalam UMNO masih ada gerombolan saki-baki ataupun disebut sebagai ejen bersatu yang menunggu masa, menceruang dan peluang untuk menjatuhkan ayahanda kita yang amat berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Jadi saya di sini sebenarnya tanpa pengetahuan Datuk Seri Amir ni, tanpa dirancang, saya ingin mencadangkan agar pihak Majlis Kerja Tertinggi UMNO mengusulkan agar jawatan Presiden dan jawatan Deputi Presiden tidak dipertandingkan di pemilihan yang akan datang. Kita bukan takut untuk bertanding, tetapi kita harus ingat kestabilan kerajaan perpaduan hari ini bergantung kepada kestabilan parti-parti yang menyokong kerajaan perpaduan. Kita juga sedia maklum, UMNO merupakan komponen terbesar yang memiliki 26 kursi plus 4 kursi yang menyokong kerajaan perpaduan. Jadi, sekiranya jawatan Presiden dan Deputi Presiden dipertandingkan, kita bimbang. Kluster bunga akan melancarkan gerakan-gerakan yang kita kenali gerakan sampul putih. Jadi nak bercakap soal sampul putih, saya bagi kepada Yang Arif, Datuk Seri Amir kita memperjelaskan. Dan saya secara resmi saya cuma nak bercakap dulu sebelum nak tangat, saya nak santuni dulu saudara Azli Nordin. Apa khabar saudara Azli Nordin? Saya selalu kadang-kadang bila live tu ada masanya, ada waktunya kita berbeza pendapat. Tapi selalu saya katakan saudara ya, live saya ini siapa nak menyunting boleh, tak ada masalah, tapi anda harus bertanggungjawab pada siapa yang menyuntingkan sini sebab saya tak mampu untuk memantau. Dan saya minta kalau nak ada tulisan dan sebagainya, gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis kerana kita adalah warga cinta damai. Dan prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu paling penting saudara. Sebab nanti peguam saya balik-balik Kuala Lumpur dia tanya dengan saya, kenapa tak cakap? Baik saudara.
berhubung dengan persoalan yang kita hadapi saat ini, saudara Pini Azinuddin dia kata kerajaan dah usahakan langkah pendek, langkah panjang. Dia tanya saya kenapa tak ulas. Saya masalah langkah pendek, langkah panjang. Saya dah dengar apa yang dilontarkan oleh saudara Fizi. Memang ada dia buah fikiran yang baik. Cuma apabila terlajak kata, bila dia kata jangan makan ayam, maklum sajalah dalam politik sekarang ni pendek saja cakap, tersalah cakap orang spin. Itu saja. Saya bersimpati dengan beliau. Nampak gayanya apa? Memang ada perancangan yang sedang diusahakan. Kita tunggulah. Ini baru hari yang ke-21 kerajaan perpaduan ini menangani derita rakyat. Kita countdown saudara. Hari ini hari ke-21 saudara Ismi. Ya. Jangan dilupakan soal sampu putih. Yang sekejap lagi. Saudara Ismi ni tak sabar dia nak dengar cerita sampu putih ni. Jadi berbalik pada pimpinan hari ini, saya selalu mengatakan dalam tempoh 21 hari ini, kerajaan perpaduan rakyat nak menangani derita rakyat, masih lagi ada puak-puak yang berusaha untuk melakukan onar dalam politik. Saya panggilkan onar politik. Jadi saya melihat, kerana suka tak suka perlu diperakui. Daripada 148 penyokong yang menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Datuk Zahid Hamidi dalam kerajaan perpaduan ini berdasarkan kepada pengundian sewaktu pelantikan speaker. Betul. Jadi kalau dia ada undian itu, mereka mengatakan tak ada undian, dia tak tahu number dan sebagainya. Bila dah berlaku begitulah. Sifat orang pembangkang ni begitu. Bila dibuat, mereka tak nak buat. Tapi bila tak buat, kata tak ada cukup nombor dan sebagainya. Jadi kita lupakan persoalan itu saja. Tetapi saya melihat daripada 148, semalam, kemarin dulu saya dah bercakap, 30 sokongan itu solid. Itu merupakan tunjang utama yang menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim membentuk kerajaan perpaduan ini, maka kukuhlah kerajaan itu. Andai sesuatu berlaku pada UMNO dan mereka mengalihkan sokongan itu, maka rapuhlah jadinya kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Datuk Zahid Hamidi dan saudara Fadilah Yusof. Ini sebenarnya saudara, banyak orang tak nampak. Inilah dipanggil, saya katakan ini dia punya booby trap yang orang tak nampak. Sebab itu Haji Hadi dah bercakap, dia bagi bahawa kerajaan ni tempoh 2 tahun. Ada pula pimpinan dari Perikatan Nasional mengatakan 4 bulan, ada 5 bulan. Mereka masih lagi memikirkan soal jawatan, bukan memikirkan soal rakyat. Sedangkan kerajaan hari ini betul-betul lumus untuk berusaha. Lihat sendiri apa yang dilakukan oleh Datuk Zahid Hamidi. Turun pergi ke Kelantan, turun ke Terengganu untuk menyelesaikan masalah. Mengeluarkan kalau ada sedikit dana daripada kerajaan. Bukan sekiranya main-main saja. Orang kata mengandung air. Tapi apa yang digambarkan lain tak ada, mereka nak kuasa. Jadi di sinilah letaknya ada usaha sedang dilakukan. Pertama sekali adalah kumpulan baju hitam. Ini sebab itu baju hitam di saat waktu pengundian nak dilakukan, mereka mengumpul konon-kononnya menirulah style bersih. Bersih dulu baju kuning. Kemudian mereka merasakan pada hari pengundian itu nak tengok sebagaimana sokongan rakyat. Mintalah semua rakyat pakai baju hitam, tanda berkabung lah. Bengong punya orang lah waktu itu. Supaya rakyat berkabung kerana kerajaan ini kerajaan yang mendustakan impian rakyat. Semua tak faham. Apa yang mereka lakukan adalah semata-mata untuk mencorak pemikiran rakyat bahawa kerajaan hari ini kononnya Datuk Seri Zahid Hamidi itu melanggar prinsip no Anwar, no DAP. Tapi mereka sorok no PBM. Saya dah bercakap berkali-kali bahawa PBM itu yang disokong oleh mereka berkali-kali. Waktu Tan Sri Modin jadi Perdana Menteri pun, UMNO sokong juga, tak ada siapa bersuara. Bila Datuk Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, ada kawasan dalam tu menteri-menteri daripada Parti Perubumi Bersatu ada, sedangkan lafaz no PBM ini telah dilakukan daripada tahun 2020. Betul. Dan ini jadi apa yang dilontarkan oleh Datuk Zahid Hamidi dalam Perhimpunan Agung UMNO. Saya ingat lagi, saya ada dalam perhimpunan itu. Memang waktu itu untuk menghadapi pilihan raya. Kita bertanding solo, terbukti. Tapi selepas itu, sila dengar balik ucapan dia. Lebih kurang 3 minit ke 4 minit selepas itu. Beliau mengatakan akan berlaku jajaran baru dalam dinamika politik ini. Kerana kita kena sedar, saudara. Macam saya cakap semalam, apa yang berlaku sekarang ni dari segi politiknya, suka tak suka, MCA gagal
untuk mempengaruhi warga bukan Melayu Cina untuk mendapat sokongan daripada warga negara Cina. Begitu juga MIC gagal. Bila mereka gagal, minta Presiden UMNO pula letak jawatan. Kak, ini kebaral punya cerita. Ini saya cakap terus terang, saudara. Sebenarnya mereka gagal. So apa lagi? Apa daya usaha untuk UMNO mau melihat, mau mentadbir negara ini untuk maju ke depan? We got no choice. Dan kita melihat juga pimpinan dalam DAP juga sudah melakukan dinamika politiknya. Mereka sudah berubah. Anthony Loke sudah memimpin DAP. Lihat sendiri. Saya bukan kerana bersama kita puji. Tidak. Yang baik kita kata baik. Macam Hanayo. Apa kenyataan Hanayo? Bila dia jadi Menteri Belia dan Sukan, dia nak menangani masalah anak-anak muda yang menjadi muflis. Al-Khulusi. Khulus. Wuyuk. Jadi bankrupt. Kerana kesan daripada 2 tahun lamanya di 3 bulan lamanya terkurung di bawah perintahan PKP waktu itu. Perintah darurat. Wuyuk. Jadi Hana Hyuk mencadangkan supaya dibuat kajian bagaimana anak-anak muda ini sudah tidak diteruskan menjadi warga yang muflis supaya mereka dapat memperbaiki kehidupan. Ini ceritanya. Jadi berbalik pada persoalan ini, mereka berusaha sedaya upaya untuk melingkupkan. Saya cakap terus terang, melingkupkan kerajaan perpaduan ini untuk mereka mengambil kuasa. Saya hairan jugalah bagaimana saya cakap terus terang, macam mana warga PAS. Kita dah bagi tahu pada orang PAS, kita kata kita dengan PAS tak ada masalah sebab kita ada muafakat nasional. Tapi kita tak boleh terima PBBM, Parti Perubumi Bersatu, yang matlamatnya nak membunuh UMNO. Betul. Itu matlamat mereka. Bila kita tak boleh, tapi mereka nak menyantuni PBBM. Teruskanlah, cuma saya hairan. Apakah mereka lupa kenyataan Tasimuddin? PAS itu parti sesat. Parti ajaran sesat itulah PAS. Boleh mereka terima. UMNO nak berbaik-baik dengan Parti Keadilan. Sampai bila kita nak bergaduh? Sampai suka tak suka terima bahawa mereka telah dipilih oleh rakyat. Itu matlamat. UMNO meletakkan prinsip demokrasi. Dalam prinsip demokrasi, yang kalah mesti mengaku ia menang. Ini persoalannya. Tetapi masalah mereka tidak mau menerima hakikat ini. Rakyat dah buat keputusan. Kamu dapat 73, 74 kursi. Jadilah pembangkang terbaik. Nak wujudkan perpaduan, mereka tak nak, mereka tolak. Betul. Sekarang dah diwujud satu kerajaan yang baru ini, mereka nak jahanamkan pula. Jadi matlamat anda ke mana? Itulah masalahnya. Saya nak menjawab soal isu sampul surat ini. Tetapi sebab boleh Mi? Boleh, betul. Maklum sajalah Mi, sebab Ismi tanya dengan saya, sepatutnya saya bertanya dengan Ismi. Saya datang dari jauh bertanya dengan Ismi. Ismi ni boleh tahan juga dia punya bab DAP semua ni macam ni lah Han. Macam falsafah Indonesia lah. Berdamai dengan musuh lebih mudah berbanding memaafkan pengkhianat bersatu kali kedua. Jadi saudari Ismi dah buka jalan pada saya. Sebenarnya itu yang berlaku sekarang, saudara. UMNO masih mempunyai para pengkhianat dalam partinya yang saya minta agar Presiden segera membersihkan. Sebab peristiwa ini berlaku dalam Perhimpunan Agung UMNO yang dulu. Yang berapa bulan yang dululah. Bahawa Tok Mat sendiri mengatakan bahawa kawasan dia sendiri ada wakil-wakil pemimpin tertentu memberi sampul putih. Dalam sampul putih itu untuk membeli undi dan keyakinan warga UMNO. Jadi bagi saya sekarang ini, mereka mahu menggunakan wang. Kalaulah seandainya politik negara kita ini mengizinkan wang itu boleh membeli segala-galanya, lingkup negara kita, saudara. Lingkup negara kita ni. Sebab tahu sajalah wang boleh datang dari mana-mana saja. Dan mereka ini amat bahaya. Kita meletakkan kepentingan rakyat dan dalam arus demokrasi semua orang bertanding secara bebas. Bukannya meletakkan undi, bukan boleh-boleh dijual beli. Sebab itu bagaimana kenyataan saudara Zamel, saya tengok malahan waktu berucap di parlimen, siapa dekat parlimen tu bercakap yang melacurkan undi rakyat tu. Marah betul dia. Siapa ni saudara bekas mantan Menteri Kesihatan. Datuk Zulkifli Ahmad. Datuk Zulkifli Ahmad dia secara jelas mengatakan bahawa ada usaha-usaha untuk melacurkan SD ataupun akuan bersumpah untuk meletakkan orang-orang tertentu. Sebenarnya saya bukanlah berhasrat untuk mencarut atau memaki hamon. Saya datang sini dengan baik, nak jumpa dengan Saudara Ismi, nak tanya khabar. Sebab beliau jauh, tidak ada di Kuala Lumpur. Tapi beliau mengikuti perkembangan sebab dunia tanpa sepadan hari ini.
apa-apa pun cepat didapati diperolehi oleh saudara Azmi, dia punya informasinya. Jadi berbalik kepada soal sampul putih ni, memang benda itu berlaku dan sedang pun. Jadi berbalik kepada soal sampul putih ni, memang benda itu berlaku dan sedang pun berlaku. Saya nak bagi tahu pada teman-teman, khususnya warga UMNO, warga Akar Umbi, bahawa ketahuilah anda, di tiap-tiap bahagian anda ada orang yang telah pun dibeli oleh orang-orang tertentu. Sebab itu saya minta agar Presiden segera melakukan pembersihan dalam UMNO. Sebab mereka dibayar wang untuk memastikan tiap-tiap bahagian. Kita ada 191 bahagian. Mereka berhasrat untuk menawan sekurang-kurangnya sejumlah 100 bahagian untuk membolehkan mereka berada di tingkat di anjung 38 rumah UMNO. Seandainya mereka berjaya merampas kepimpinan UMNO di tingkat 38, satu benda yang agak malang pada kerajaan perpaduan ini, mereka akan membawa UMNO dan mereka membeli lagi kalangan ahli-ahli parlimen daripada Sabah dan Sarawak itu untuk berpatah balik kepada mereka. Maka jatuhlah kerajaan yang mahu menangani derita rakyat. Inilah sesuatu yang bagi saya agak mengecewakan saya. Seharusnya mereka menerima hakikat. Dalam demokrasi, dalam pertandingan ni, ada yang menang, ada yang kalah. Itu persoalannya, ya saudara? Betul. So, ada apa Mi nak tambah, Mi? Saya Mi, kita ada kawan Mi datang ni nak tanya persoalan. ni saya ada sahabat baik saya, itu Ketua Cawangan UMNO 3C, bahagian lumut saudara KC Faizal, saudara Encik Razak kan, SUA Cawangan 3C, dan juga kita ada ahli Cawangan 3C, saudara Tok Moh kita lah. Jadi Cawangan apa? Cawangan Fasa 3C. Apakah 3C? Fasa 3C, Seri Manjung lah, di bawah Yang Berhormat Senator Datuk Seri Zamri Kadir, Menteri Luar Negeri. Mungkin beliau sibuk lah. Kalau pada ada masa, tengoklah live kami ni, dengan Datuk Seri Amir Jad ni. Jadi saya berkenaan yang apa yang Datuk Seri Amir cakap saya setuju. Dan teringat saya falsafah hebat Soekarno. Perjuanganku lebih mudah kerana mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit kerana melawan bangsamu sendiri. Betul. Jadi cerita hari ini kita sudah maklum yang Perikatan Nasional hari ini memecah belahkan bangsa Melayu kepada beberapa bahagian. Perikatan Nasional menang pilihan raya ke-15. Menang 73 kursi plus 1 kursi, hilang 4 kursi dah. Tak ada simple majority pun untuk menubuhkan kerajaan. Pun kerana yang pertama, wang ringgit yang banyak dimiliki oleh Mahayadin Yassin. Yang kedua, kerana permainan politik mereka yang agak perkauman dan ekstrim, menakut-nakutkan orang Melayu, malah mencipta berbagai fitnah kepada Dr. Zahid Hamidi. Bla bla bla, macam-macam dia kata. Jadi hari ini mereka sepatutnya menyertai kerajaan penyatuan atau kerajaan perpaduan. Tapi mereka menolak mentah-mentah titah Seri Paduka Baginda kita hanya kerana enggan duduk di nombor 2. Mereka mau nombor 1. Sebab nombor 2 mereka tak nak. Jadi yang kedua, mereka cuba menipu istana dengan menghantar SD yang bukan diambil mengikut saluran rasmi. Makna SD itu membelakangkan parti UMNO dan Barisan Nasional. Arahan tuanku, arahan yang saya dapat, kita dapat Saudara Ismi, yang saya dapat, saya baca, bukan saya tak baca saudara, tapi mereka cuba menafikan. Arahan daripada istana mahukan agar ketua-ketua parti menamakan calon Perdana Menteri. Sila semak balik. Bukannya lah ambil seorang-seorang. Ini sampai bila lagi kita nak dengan SB? Cuma saya nak selain ni satu orang ni daripada mana tadi tu? Sahabat kita, saudara Raffles Shah Himalaya. Dia kata eloklah cium apa ini DAP. Saya kata ini bukan soal cium. Ini bukan soal cium. Kalau saya begitu, bagaimana dalam Perikatan Nasional adanya parti-parti gerakan? So, apakah kita, kerana dia tu warga bukan Melayu, maka kita nak brand? Saya dah bercakap semalam, sudah-sudahlah. Sampai bila kita nak berbalah?
Sampai bila kita nak menjadikan negara kita ni porak-peranda? Ya. Sampai masanya ada perdamaian, macam mana kata Saudara Ismi tadi, bahawa perdamaian itu kita berdamai dengan orang yang bermusuh dengan kita adalah lebih baik daripada kita mengekalkan pengkhianat dalaman. Berdamai Ya. dengan musuh lebih mudah Ya. berbanding memaafkan pengkhianat yang sama 2 kali. Ya. Lepas itu saya tertarik hati dengan apa yang Saudara Ismi katakan tadi. Memang itu adalah kenyataan Bung Karno. Bung Karno ini adalah pemimpin hebat di negara Indonesia. Bahawa beliau dulu mengatakan, kalau kamu berikan aku 100 pemuda, 100 orang tua, yang mampu kulakukan adalah untuk menawan Gunung Kalimanjaro. Tetapi kamu berikan aku 10 anak muda, pasti ku goncangkan dunia. Ini orang macam Soekarno yang melihat kepimpinan itu penting. Dan bila beliau mengatakan bahawa bila Indonesia sudah merdeka, aku berjaya mengusir Belanda keluar daripada bumi Indonesia. Okey, aku berjaya mencapai kemerdekaan untuk bangsaku. Tapi aku khawatir, itu tambahan sebenarnya, aku khawatir kemerdekaan ini akan tergugat kerana bangsaku sendiri yang hebat. akan merosakkan kejayaan kemerdekaan kita. Dan ini sedang berlaku, saudara. Ini sedang berlaku. Saudara, khususnya orang warga UMNO lah, saya nak cakap terus terang. Suka tak suka, kena terima hakikat. Kita dah kalah. UMNO dah ruyuk, brother. Daripada 79 kursi Barisan Nasional, pilihan raya lepas tinggal 30 kursi saja. Masih tak sedar diri. Masih nak wujudkan perbalahan. Yeah. That is, I cannot brain with this type of people. You dah jadi Perdana Menteri. Masih lagi nak jadi Perdana Menteri. Satu benda yang impian kat mana? Yalah. Kan? Rakyat dah buat sokongan. Terimalah, ini pilihan rakyat. Yalah. Ini Tok, keadaannya. Ya. sepatutnya hari ini Ya. kita kena menghapuskan kesenjangan antara kaum di Malaysia. Ya. Kita kena kembali mewujudkan gagasan penyatuan atau gagasan perpaduan. Ya. Kerana dalam soal apa pun, terutama berkaitan dengan ekonomi dan kehidupan rakyat, dia bergantung kepada perpaduan rakyat di bawah, bergantung kestabilan dan kemakmuran Ya. negara kita. Ya. Dan soal hari ini, bila tuanku bertitah wujudkan unity government atau kerajaan penyatuan atau kerajaan perpaduan, Ya. sepatutnya para pemimpin Perikatan Nasional kena berjiwa besar dan menyokong kerajaan perpaduan yang ada hari ini. Ya. Bukan mereka terus cuba mewujudkan kesenjangan jurang antara rakyat dalam negara ini. Ya. Itu yang bahaya. Ya. Jadi saya pun tak mau nak panjangkan hujah saya. Kalau saya panjang hujah saya bimbang nanti ramai rakyat Indonesia yang berminat dengan saya. Dan soal perjuangan ini, saudara, Ya. kita mesti mencari kejernihan politik. UMNO bukan baru kepada DAP, tapi kita kena berbalik kepada fakta realiti yang sebenar. Rakyat tak beri mandat kepada mana-mana gabungan parti. Ya. Sang Rajuna Tapa, berhati-hati. Jadi seterusnya kita nak Berhati-hati Sang Rajuna Tok. Tapa. Bila Sang Rajuna Tapa dalam TikTok dia kata, Nak bagi, ya tak apa sikit lagi, saya nak santuni. okey. Sang Rajuna Tapa dia kata bahawa UMNO ni dah lingkup ni, dia kata bahawa menyalahkan orang. Masa bila pula UMNO menyalahkan orang? UMNO ini diminta oleh istana supaya mewujudkan kedamaian, mewujudkan, bukan kita salahkan orang, kita tak pernah menyalahkan orang, kita sedar dirilah. Sang Rajuna Tapa, saya nak bagi tahu pada anda bahawa UMNO, pimpinan yang ada hari ini sedar diri. Yang tak sedar diri ni puak-puak yang ada dalam yang saya katakan sampul putih, baju hitam, yang mereka sanggup menjadi menjadi pengkhianat pada parti, parasit pada UMNO. Itu yang membuatkan saya ada sedikit marah Sang Rajuna Tapa. Kita mesti bersetuju, saudara. Saya tidak mengatakan UMNO tidak nak menyalahkan orang, tidak. Kita tak pernah menyalahkan orang, malahan Presiden UMNO mengatakan kita kena sedar diri bahawa kita telah ditolak oleh rakyat. Kesannya, puncanya kenapa? Bukan kerana parti UMNO, kerana pimpinan yang banyak meletakkan kepentingan. Rakyat cuma nak tahu aku lapar, apa yang kamu boleh santun aku. Aku Betul. nak tahu anak aku pagi besok ada susu. Betul. Takkanlah nak susu tak ada, mestilah mereka marah. Makanan mahal, tak terkawal. Ekonomi merudum. Siapa yang membuat? DNA daripada UMNO juga, yang dulu daripada pemimpin UMNO. Mereka mewujudkan soal kerajaan yang kita tebuk belakang dan sebagainya. Kenapa anda tak marah soal itu? Jadi bila anda dapat kuasa, anda kata segalanya okey. Bila tak dapat kuasa, mula mengata itu. Saya tidak berpihak mana-mana. Saya bagi tahu,
Selagi ini hari yang ke-21, selagi Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim meneruskan bersama dengan Datuk Seri Hamidi untuk menyantuni ataupun menyelesaikan derita rakyat, selagi itulah saya akan menyokong. Tetapi jika kita melihat kenyataan-kenyataan yang saya katakan tadi, kalau terlajak perahu dilakukan, kita pun marah. Macam Abang Mat tiba-tiba cerita pasal telur ayam, tak selesai-selesai. Abang Mat, jangan buat lawak Abang Mat, orang tengah marah ni. Saya bercakap dengan Abang Mat Sabu. Begitu juga saya terus mengkritik pimpinan. Nak marah-marahlah saudara. Tapi saudara, saya bila orang katakan UMNO tak sedar diri, salahkan orang, masa bila UMNO menyalahkan orang? Betul. Pimpinan UMNO tak pernah. Datuk Seri Zahid berkali-kali mengatakan warga UMNO akar umbi perbaikilah. Malahan kita dengar lah apa yang kata Haji Syamuddin. Bahawa masanya untuk kita menyantuni kekuatan kita. Wah, cakap cantik lah saya. Cukuplah kita berada dengan kenyataan-kenyataan kelisi. Okey Mi, ada sahabat kita nak bertanya tadi. Ni ketua cawangan kita, betul saudara Faizal. Siap. Saya nak perbetulkan saya punya apa ini. Macam mana nak pergi kursi kat sana saya pun tak tahu. Saya pusing tu. Okay, Assalamualaikum Datuk. Besar betul. Ni Datuk, saya ni nak tanya Datuk lah. Macam Boleh. nak minta Datuk ulas sikit. Ya. Macam mana UMNO nak mengekalkan dan menarik balik sokongan pengundi muda, dan bagaimana nak kekalkan sokongan rakyat pada Parti Keramat ni supaya tidak beralih kepada Bersatu dan PAS. Ya. Dan yang kedua, tak ada ke gagasan daripada Majlis Tertinggi untuk mengambil tindakan kepada pemimpin-pemimpin parti yang khianat masa PRU 15. Ya. Kalau kita biarkan kekal dalam parti, sampai bila kita kaum umbi ni nak berjaya balik kan? UMNO ni nak berjaya kan? Pemimpin tu sendiri yang tak betul ni masalahnya. Tapi bukanlah semua pemimpin yang banyak menyokong satu. Itu je Datuk. Saudara apa ini Miss lupa nama dia ni. Faizal. Saudara Faizal selaku ketua cawangan UMNO. Ini suara akar umbi saudara. Saya harap agar Presiden UMNO dengar keraguan, keresahan pimpinan di peringkat akar umbi. Mereka merasakan apa cara sekarang ni nak mengembalikan. Bagi saya nak mengembalikan tak ada banyak masalah pun. Masalahnya terletak daripada kalangan pimpinan setengah daripada mereka yang masih lagi nak berebut kuasa. Masih lagi yang melihat bahawa kuasa itu adalah segala-galanya. Dan sebab katakan mereka merasakan bahawa UMNO itu adalah ladang untuk menuai kekayaan. Sedangkan orang macam Saudara Faizal tak ada memikirkan soal kekayaan pun. Betul. Tak ada memikirkan soal jawatan pun. Tapi mahu meletakkan UMNO ini terus diterima oleh warga kita. Kerana jasanya jelas. Tetapi masalahnya ini terletak di kalangan orang, saya katakan, yang keliling kelalang. Jadi masalah yang ada pada kita. Dan sekarang ini seharusnya saya berseru pada pimpinan peringkat akar umbi sekarang ni. Sama ada anda ketua cawangan ke, nak kata saya seorang merasuk lah. Kalau tengok pimpinan bahagian masa musim pilihan raya dulu, mereka tak betul, singkirkan daripada rumah UMNO. Orang ini tak perlu ada lagi. Kita perlu melakukan islah. Dulu saya dah bercakap. Saya tak silap saya sebelum pilihan raya saya katakan, UMNO mesti melakukan islah dalam kepimpinan. Itu reform. Dalam Islam dipanggil islah. Mesti melakukan perubahan yang secara drastik. Dan saya harap pada Datuk Seri Presiden, Big Brother, saya cakap terang, ayu kena betul-betulkan ni. Saya tahu kalau ada Datuk Seri Zahid ambil tindakan, orang melihat sebagai tindakan balas dendam. Tetapi bawalah bagaimana dengan Biro Disiplin UMNO. Rakyat tengah tertunggu ni, jangan dikecewakan lagi. Dulu kita dah kecewa sebab kita tahu adanya parasit-parasit dalam rumah UMNO yang tidak disingkirkan. Cuma nak buang 1-2 orang saja. Dan ada 2-3 orang tu yang tidak dipilih sebagai calon. Terbukti mereka ini bukan saja parasit. Mereka akhirnya mengkhianati perjuangan UMNO. Sanggup bertanding atas tiket bebas. Inilah bukti mereka ini adalah orang-orang yang meletakkan kepentingan diri. Bukan meletakkan perjuangan parti. Saya kecewa kalau melihat benda begitu. Jadi menjawab pada soalan-persoalan yang dilontarkan oleh saudara Faizal tadi, bagaimana nak menarik anak muda. Anak muda memang mereka sudah berjauh hati. Terima hakikat. Anak muda memang berjauh hati dengan pimpinan, bukan UMNO. Saya tak mengatakan UMNO, saya mengatakan pimpinan UMNO kerana sikap mereka.
Mereka memperlihatkan kekayaan. Mereka memperlihatkan bahawa jawatan itu mereka nak segala-galanya. Jadi anak muda berjauh hati. Bagaimana dengan masa ke depan kami? Kenapa tak disantuni? Tetapi hari ini yakinlah. Saya dapat melihat santunan yang cuba dilakukan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi, bahawa beliau berusaha untuk menyantuni warga UMNO yang akan datang. Itu pandangan saya lah. Mi nak naik Mi? Nak tambah Mi? Boleh sikit. Ya, ya. Jadi Ya. okey, dalam soal bagaimana untuk kita menarik semula anak-anak muda untuk memberi sokongan kepada parti Keramat UMNO. Okey, perkara yang pertama ialah kepimpinan UMNO, terutamanya Dr. Zahid Hamidi, kena menyingkirkan semua petualang atau pengkhianat dalam parti. Ya. Sebab soal apa pun untuk menarik sokongan, menang atau kalah, mesti wujud daripada dalam parti itu sendiri. Antara punca kita kalah sebabkan segelintir pemimpin kita yang memburuk-burukkan kepimpinan utama sendiri. Sebab orang kata, kalau orang luar kata tentang buruk UMNO, orang tak peduli sangat. Tapi bila pemimpin itu sendiri memburukkan kepimpinan UMNO sendiri, menyebabkan masyarakat pengundi percaya kepada kata-kata mereka. Ya. Jadi, kembali persoalan tadi, bagaimana cara untuk mengembalikan sokongan anak muda kepada UMNO, singkirkan para pengkhianat. Wujudkan kestabilan dalam UMNO. Dengan kestabilan dalam UMNO, barulah rakyat akan kembali memberi sokongan yang padu kepada UMNO. Ya. Analogi dia mudah. Contoh dalam rumah tangga kita. Kalau rumah tangga kita bermasalah, bermakna kita tempat kerja pun akan jadi masalah. Kan? Kita mungkin absent selalu dalam tempat kerja. Kan? Kita mungkin tak bersungguh-sungguh sebab memikirkan masalah dalam rumah tangga kita. Dalam kepartian pun bagi saya sama jugalah. Kalau parti kita nampak bermasalah sebabkan 2-3 orang pemimpin ni yang tak habis-habis mencari jalan dan ruang untuk tebuk atap, untuk merampas kuasa melalui jalan belakang, nak mengangkat semula Mahayadin sebagai menteri, tentulah rakyat di luar nampak tak cantik. Jadi nak bagi cantik, kita kena berani singkirkan mereka lah. Ya. Dan jawatan presiden, deputi presiden, kita kena tutup pintu. Kita kena, kadang-kadang kena amalkan juga dasar tutup pintu ni. Sebab kita tahu dalam parti kita ada segombrolan ejen bersatu yang menunggu masa untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Saya bagi Tuan Amir teruskan. Ya, saya benarnya saya bersetuju dengan pandangan Dr. Ismin bahawa apa yang berlaku sekarang ini, kita ingatkan lepas pilihan raya itu adalah kesedaran daripada warga UMNO yang sepatutnya mereka menyantuni anak muda. Anak-anak muda masih lagi berjauh hati. Kehidupan mereka masih belum diperjuangkan. Jadi mereka bertanya-tanya dasar bagaimana. Memang saya bagi tahu bahawa bajet belum dapat dibentangkan. Kita kena bertahan lalu sampai bulan Februari. Bila pembentangan bajet nanti, saya yakin tentulah akan disantuni persoalan tentang anak muda. Cuma permasalahan-permasalahan yang kita lihat, keyakinan anak muda pada UMNO ini sebab dah ditanish. Wajah itu telah dihodohkan, diconting oleh mereka dengan warna-warna yang amat mengerikan. Sehingga ada melihat seolah-olah pemimpin UMNO ni dengan wajah cukup hodoh. Sedangkan itu tidak, realitinya tidak begitu. Saya melihat bagaimana Saudara Firdaus desak secara langsung judicial review. Saudara Firdaus, itu tentang apa yang berlaku pada Dr. Najib. Memang pun saya lihat, saya juga menerima banyak juga panggilan, telefon, persoalan yang dilontarkan oleh teman-teman. Mereka merasa kecewa apabila pemimpin UMNO sendiri yang menjadi Perdana Menteri waktu itu masih lagi tidak mampu untuk memperlihatkan kepimpinan di mana tidak adanya keadilan ditegakkan secara jelas. Bukan mereka mahu Datuk Najib dibebaskan, tetapi perbicaraan itu mesti telus dan jelas dan sebagainya. Itu yang buatkan anak muda rasa kecewa. Dan ini saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menekankan bahawa pihaknya akan memastikan. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengalami pengalaman pahitnya berhubung dengan soal-soal badan kehakiman. Saya tak boleh campur benda itu lebih-lebih, saudara. Tetapi saya yakin tentulah akan ada satu usaha di bawah kepimpinan Datuk Seri Azalina Osman
yang akan merangka banyak beberapa perubahan dalam untuk memastikan separation of power. Itu tidak boleh adanya pihak eksekutif mencampuri judiciary. Ini tapi masalahnya yang dulu-dulu dilihat. Kita tak boleh nak tuduh saudara. Tuduh nanti kena ada bukti. Pengsan pula saya saudara. Fazilah Abdul, geng PN kita patut saudara, bukan saya tak maulah berkasar dengan mereka, tetapi saya haraplah agar warga faham, warga memahami keadaan sebenarnya, realitinya. Puak-puak ni bukan geng PN, mereka yang masih ada lagi saki-baki yang berkiblatkan pada Perikatan Nasional. Kerana masalah yang saya lihat, saya faham saudara. Pertama, perebutan untuk mendapatkan kuasa, nak dapatkan jawatan. Yang kedua, adanya Romimah. Inilah yang masalah yang UMNO alami. Romimah, wang adalah segala-galanya. Saya mengharapkan dalam pemilihan parti yang akan datang, pimpinan di peringkat akar umbi harus menyatakan secara jelas dan nyata, kita tidak mahu lagi UMNO, jawatan UMNO ini boleh dijual beli. Ya, so warga harus tegas menyatakan jawatan dalam UMNO adalah satu amanah. Masalahnya kadang-kadang mereka sebelum mendapat jawatan bercakap macam-macam, tapi klise. Satu jawapan yang dilontarkan klise lah saudara. Bercakap demi agama, demi bangsa, tapi realitinya bila dapat jawatan itu, apa aku dapat? Mana tanah yang aku nak sakau? Bukannya presiden, orang lain. Saudara sana ke orang 4 bulan. Kami satu family penyokong UMNO, tapi sejak Zahid Komedi mengkhianati UMNO. Bila masa beliau mengkhianati UMNO? Ini masalahnya saudara. Saudara mungkin mendapat input ataupun kenyataan yang silap. Kita kena ingat saudara, saya tak nak jelaskan sekali lagi supaya semua faham. Mungkin saudara tak dapat mendengar dengan jelas. Waktu saat Duli Yang Mahmudia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong menyarankan supaya Perikatan Nasional bergabung bersama dengan Pakatan Harapan. Waktu itu. Dan Tan Sri Muhyiddin menolak kerana dia tak mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Dia terus belah begitu saja. Di saat itu negara in the limbo, saudara. Bukan Datuk Syed gila-gila terus menyokong. Tidak. Kita mengambil ketetapan waktu itu kita nak jadi pembangkang. Kalaulah keadaan waktu itu Perikatan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan. Bersatu mereka 173 campur dengan 82 saat itu. Mereka ada 158 kursi. Tentulah besar. Dan UMNO memilih untuk menjadi pembangkang yang berhemah. Betul. Tetapi bila ditolak, takkan nak dibiarkan negara berada dalam berantakan. Takkan tak ada kerajaan, hang parlimen sampai bila? Perlu diadakan satu buah kerajaan. Sampai bila kita nak biarkan pelabur-pelabur terus meninggalkan kita? Ini masalahnya. Tapi bila saja tuanku menyarankan bersama dengan pimpinan UMNO, kenapa tidak? Kenapa tidak diwujudkan kerajaan perpaduan? Okey, tak ada masalah. Ini tak ada masalah bagi UMNO. Sebab saudara kena ingat, saudara, usul asal UMNO, lahirnya UMNO di istana. UMNO tidak mungkin sama sekali mengkhianati sebarang titah istana. Apa saja yang dititahkan oleh istana, pimpinan UMNO pasti akan menyantuninya. Ini persoalannya saudara, mungkin saudara tak faham. Jadi, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi mau mengambil keputusan bahawa bersama dengan Pakatan Harapan semata-mata untuk mewujudkan kembali satu kerajaan. Tapi bila dah wujud kerajaan, mereka dah tak dapat jawatan, mereka mencipta pelbagai naratif. Apakah kita, ya saudara orang bulan, apakah kita boleh nak mengikut naratif orang? Apakah kita nak letakkan kepentingan hati kita? Nak puas hati, apa dapat? Rumah tak elok apa semua tu. Bakar rumah. Itu nak buat hati. Kita bergaduh dengan mak kita, bergaduh dengan bapak kita, tinggalkan keluarga, bakar rumah. Apakah ini caranya? Kita ni rakyat yang terdedah dengan budi bahasanya, apa pun perundingan. Ini keadaan dan hari ini saya lihat. Ini bukti nyata. Walaupun dalam kerajaan perpaduan ini ada DAP, tidak dinafikan. Tapi di mana mereka? Tak ada pun daripada parti DAP itu pegang jawatan sebagai Menteri Kewangan. Tak ada pula daripada DAP itu pegang jawatan sebagai Timbalan Menteri Pertahanan. Betul. Ini warga tentera kena ingat. Bagaimana remuk redamnya perasaan warga tentera kita.
Kalaulah waktu itu, saudara jangan lupa, jangan saudara melihat, kerana Perikatan Nasional itu bersama dengan PAS. Jangan lupa dalam PN itu ada parti gerakan yang saya mengatakan parti yang lebih chauvinis, yang lebih resis waktu peristiwa 1969. Betul. Sila lihat. Saya membaca sejarah. Jangan saudara nak menuduh satu pihak saja. Saya tak marahlah saudara untuk menyokong mana-mana parti pun terpulang. Negara kita mengamalkan demokrasi. Tetapi jangan saudara disalah pimpin. Apabila orang melontarkan kenyataan terus kita terima. Kerana DAP. Tapi apakah DAP pegang Menteri Kewangan? Tidak. Apakah ahli DAP jadi menteri penerangan? Tidak. Adakah ahli DAP jadi timbalan Menteri Pertahanan? Tidak. Hanya sekadar menjaga Kementerian Belia dan Pengangkutan. Apa ini, dan kita bagi pula daripada warga keturunan India, jaga ini buruh, memang dia asal daripada parti DAP dan kerajaan tempatan. Kerana suka tak suka kena terima hakikat, pengaruh mereka kuat di bandar. Sebab itu pemilihan Datuk Seri Zahid Hamidi diletakkan sebagai Menteri Pembangunan dan Kemajuan Luar Bandar. Matlamatnya untuk menyantuni warga bangsa kita yang tinggal di luar bandar. Jadi ini takkan saudara nak marah. Betul. Berapa lama dah kita dinafikan apabila kita berlaku keretakan politik, apabila berlaku ketidakkestabilan dalam politik. Rakyat yang terkesan bagaimana kehidupan nelayan, bagaimana kehidupan petani, bagaimana kehidupan pengusaha-pengusaha dusun dan sebagainya. Mereka terbiar begitu. Sekarang ini UMNO diberi tanggungjawab untuk menyantuni semua ini. Bersamalah, kita jangan terus, jangan terus kita nak marah. Saya bersetuju. Macam mana kata Saudara Faizal tadi, dia nak supaya bagaimana kita nak menyantuni agar anak muda kembali. Dan saudara yakinlah pada saya saudara, bahawa Menteri Pengajian Tinggi, siapa? Ini untuk menyantuni anak muda. Menteri Pengajian Tinggi datang daripada naib Presiden UMNO, Saudara Khalid Nordin. Saya nak cakap pada saudara, kalau beliau tidak menyantuni anak muda, bagi tahu dengan saya, wuyup saya kerjakan nanti. Macam mana pandangan saudara Isni? Saya setuju. Saya setuju dengan Datuk Seri Amir kita. Apapun terbaik ulasan Datuk Seri Amir kita. Dan kita di peringkat Akombi Parti, kita kena terus memberi sokongan yang padu kepada pimpinan, terutamanya Presiden dan Deputi Presiden kita, Dr. Zahid Hamidi dan juga Tomat Hassan. Ya. Dan kita kena tebalkan telinga kita. Ya. Jangan lagi termakan dengan permainan halus politik yang dibuat oleh ejen-ejen bersatu dalam UMNO lah. Ya. Dalam keadaan hari ini pun kita harus faham kerajaan nama pun perpaduan. Maknanya kalau kita tidak menyertai kerajaan perpaduan, adakah kita nak biarkan negara kita di darurat, war cabinet? Ekonomi akan jatuh, rakyat akan papa, anak-anak akan lapar. Ataupun adakah kita nak re-election? Kalau re-election hari ini pun jawapannya tetap sama, tak ada mana-mana gabungan, yang ada simple majority. Jadi solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah, untuk mewujudkan kejernihan politik, Agung bertitah wujudkan kerajaan perpaduan. Agung bertitah pertama kepada PHNPN. Bila PN menolak titah tuanku, jadi tuanku bertitah semula kepada UMNO dan GPS. Jadi tentulah UMNO ni parti yang diasas, dirasmikan di istana. Ya. Parti yang berpegang berprinsip menjunjung titah tuanku. Tentulah UMNO akan menjunjung titah. Kalau UMNO nak menolak titah, meletakkan kepentingan UMNO, no UMNO, no DAP, no bersatu, sehingga menyebabkan negara rosak binasa, itu bukan UMNO namanya. UMNO ni parti berjuang, parti yang berkhidmat. Malaya Union, UMNO yang lawan gagalkan gagasan Malaya Union. Merdeka, UMNO yang berjuang hingga merdekanya negara ini. Dan apa yang kita miliki hari ini, kecapi hari ini adalah pengorbanan besar yang dibuat oleh UMNO. Jadi, jangan tuan-tuan dengar dakwaan-dakwaan sinis kotor Perikatan Nasional yang kononnya UMNO memperhambakan diri kepada DAP. Mereka tidak boleh menjadikan kegagalan mereka mengawal DAP sebagai hukuman kepada UMNO. UMNO ada track record yang hebat.
UMNO berjaya mengawal gerakan. Ya. Gerakan semasa dulu, parti cukup chauvinis, cukup ekstrim, cukup menakutkan rakyat. Tapi di bawah Tuan Razak, Tuan Razak berjaya menetralisasikan gerakan dan hari ini gerakan pun dah duduk dalam Perikatan Nasional. DAP pun insya-Allah kita mampu mengawal DAP dan DAP sendiri pun tahu mereka tak menang pilihan raya. Itu je tuan-tuan. Saudara Datuk Amir baliklah. Ya, jadi saudara, saya apa yang saudara Ismi nyatakan situ, kebenarannya ada saudara. Kebenarannya adalah pertama-tama sekali apabila kita berada di dua persimpangan, sama ada nak menyantuni titah tuanku ataupun nak puas hati orang. Nak puas hati orang, no DAP. Tapi tuanku, murninya jiwa tuanku, Persi Paduka Baginda Pertuan Agong mau melihat kedamaian di bumi tercinta ini. Tuanku mau melihat agar kerosakan ekonomi tidak berterusan. Rakyat disantuni. Jadi salahkah apabila pimpinan UMNO membuat keputusan yang ada ketikanya kita menelan. Tetapi kita tahu macam mana kata Saudara Ismi. Kebijaksanaan almarhum Tun Razak. Parti gerakan yang begitu terkenal dengan chauvinisnya. Saya bukan orang Penang. Kalau saya orang Penang yang berusia 60 tahun ke atas, saudara akan tahulah bagaimana teruknya saat Pulau Pinang diperintah oleh parti gerakan. Dan sekarang dia bersama dengan Perikatan Nasional. Saya tak mau sebut parti orang lain lah. Cuma saya harapkan, Saudara Ismi pun bersetuju dengan saya. Saya mengharapkan, pertama-tama sekali, lihatlah kejernihan parti UMNO. Pimpinan yang tak betul, saya berseru sekali lagi pada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO. Masa sudah sampai ahli akar umbi menuntut ketegasan saudara sebagai Presiden UMNO. Tolonglah bersihkan UMNO ini sesegera mungkin kerana laluan di hadapan kita, cabaran di hadapan kita yang terlalu panjang dan banyak lagi cabaran-cabaran menghadapi dunia yang belum tahu lagi kedudukan ekonominya. Saya teringat kata Pak Mek. Pak Mek ni adalah satu orang tokoh agamawan di Kedah. Dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri, tapi bila jadi Perdana Menteri nanti akan berlaku sesuatu yang dia pun sendiri tak dapat menceritakan. Itu saya dengar dalam media sosial. Saya tengok keadaan sekarang ni banjir, kita tak tahu banjir serangan kali ketiga, tak tahu lagi bagaimana kedudukan ekonomi dunia, peperangan Ukraine dengan Rusia masih belum ada reda. Ke mana kita nak pergi? Kalau kita masih lagi bersikap UMNO kata no DAP, no Anwar. Yang bagaimana dengan PBM? Apakah wajar UMNO bersama dengan PBM yang nyata nak membunuh UMNO? Jadi kita sambung lagi malam esok. Terima kasih Saudara Ismi. Menyediakan tempat yang okey, tengok ada makanan yang baik. Saya Saudara Atan Likas, insya-Allah kalau ada waktu nanti kita akan bersiaran bersama. Kita jumpa lagi sahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Belok.